Oktober 2023 pada malam ini, malam Jumaat sebagaimana dijanjikan, kita bersama dengan program Tadabbur Al-Quran. Oleh itu, majlis dengan segala hormat yang kedua disilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bukhari untuk bersama-sama dengan kita berkongsi ilmu, berkongsi sesuatu yang terbaik pada malam ini sebagai restu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu billahi al-'azim biwajhihil karim bi sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pertama sekali boleh mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perpustakaan Awam kerana sudi menjemput untuk mengisi slot Tadabbur Al-Quran. Dan pada malam ini insya-Allah kepada sesiapa yang berkelapangan, insya-Allah kita boleh hadir ke medan untuk mendengar sama-sama sedikit tazkirah mengenai Tadabbur Al-Quran, di mana bila masa kita diisi dengan Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil jalan kita bersama-sama dengar insya-Allah. Maka malam ini insya-Allah kita nak tadabbur surah Al-Alaq, sempena dengan pesta buku ni, iaitu Iqra. Maka surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama ataupun ayat yang pertama, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita membaca surah Al-Alaq. Siapa yang ada bawa telefon boleh buka Quran, kita sama-sama baca surah Al-Alaq. Kita sama-sama mendapat barakah dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم al-insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Maka ini kita nak tengok ayat 1 hingga ayat 5 insya-Allah. Kita nak tadabbur apakah mesej Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 1 hingga ayat 5. Semoga mesej-mesej Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kita dalam surah Al-Alaq dapat kita jadikan iktibar, dapat kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Kerana surah ini adalah surah yang sangat penting kepada kita untuk kita mencari formula bagaimana untuk kita menuntut ilmu. Cara lagu mana untuk kita belajar dengan berkesan. Bagaimana cara untuk kita untuk faham ilmu yang kita belajar. Bagaimanakah caranya supaya apa yang kita belajar, apa yang kita dengar, apa yang kita teliti, kita dapat faham. Maka terjemahan daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5
yaitu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yaitu dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini mengandungi 19 ayat, yaitu surah yang ke-96, surah Makkiyah. Dan tema kepada surah Al-Alaq ini adalah menjaga prestasi amal agar tidak terpesong. Tema surah Al-Alaq adalah menjaga prestasi amal agar tidak terpesong. Maka sinopsis ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq adalah, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima-lima ayat ini menjelaskan prinsip belajar yang benar yang akan membentuk karakter seorang mukmin. Ilmu yang dilandasi ikhlas kepada Allah dan mempelajari kebesaran Allah dalam memproses penciptaan manusia dan juga alam semesta akan melahirkan keimanan sampai ke darjat yakin. Ilmu adalah salah satu bukti yang maha pemurahnya Allah kepada manusia. Tanpa diajarkan oleh Allah sebarang ilmu, manusia ini tidak mungkin dapat mempelajari ilmu. Maka bila kita teliti daripada surah Al-Alaq, ayat ini diturunkan kepada Nabi semasa Nabi beruzlah di dalam Gua Hira. Nabi lari daripada kekacauan masyarakat jahiliyah masa itu, kerana masyarakat jahiliyah masa itu hidup dia huru-hara. Masyarakat jahiliyah masa itu hidup dia tu huru-hara. Hidup tidak ada panduan, hidup tidak ada peraturan. Mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hidup berlandaskan nafsu mereka, dan hidup mereka langsung tidak ada undang-undang. Mereka bebas. Mereka bebas nak buat apa sahaja di kota Mekah. Maka Nabi ini seorang yang mempunyai hati yang bersih. Nabi ini seorang yang mempunyai hati yang bersih. Maka Nabi ni dia tak boleh tengok benda-benda lagu ni. Nabi dia tak boleh tengok benda-benda lagu ni. Maka Nabi nak lari daripada tengok benda yang menyakitkan hati Nabi. Nabi lari daripada, Nabi tengok daripada perkara yang menyakitkan mata Nabi. Maka disitulah buktinya hati Nabi ini bersih. Bukti hati Nabi ini bersih. Nabi tak suka kepada benda-benda yang tak malu. Maka sini kalau kita nak tengok hati kita ni bersih atau tak bersih, kita nak tahu hati kita ni setara mana, tak bersih ke, tak berapa bersih ke, kotor ke, maka kita tengok apakah pandangan hati kita bila kita tengok benda-benda yang tak malu. Bila kita tengok orang pakai tak tutup aurat, adakah kita rasa macam suka tengok? Bila kita tengok ada benda maksiat berlaku depan mata kita, adakah kita ni, hati kita ni suka tengok? Ataupun kita rasa benci tengok? Maka kalau kita rasa benci tengok
perkara-perkara yang hak tak molek, maka itu tanda hati itu bersih. Maka tanda hati itu bersih seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia tak ada tengok benda-benda begitu, maka Nabi pun mengasingkan diri. Nabi mengasingkan diri ke Gua Hira. Nabi nak minta pertolongan, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya masyarakat jahiliah Mekah ni dapat hidup dengan aman damai. Maka semasa Nabi naik ke Gua Hira, umur Nabi masa tu 40 tahun. Umur Nabi masa Nabi naik ke Gua Hira untuk mengasingkan diri daripada kekalutan kota Mekah masa tu, umur Nabi 40 tahun, dan itulah umur di mana Nabi terima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Taala ni pilih umur 40 untuk terima, untuk beri wahyu kepada Nabi? Kenapa Allah Taala pilih umur 40? Kerana umur 40 itulah tempoh matangnya seseorang. Kalau kita ni umur 40, semaya mu'ah tak lekat. Kalau ni kita umur 40, masih tak pandang ngaji Quran. Bila ni kita umur 40, masih tak ada lagi semaya sunat kita buat. Habis bila kita ni umur 40, tak huruf za huruf ta pun tukar lagi, maka itu satu kemalangan yang amat dahsyat dalam kehidupan kita. Bila umur 40 kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 ni menentukan kita lagu mana selepas tu. Kalau sebelum umur 40 duk main ayat, duk main burung, lepas umur 40 tu dia duk main ayat, duk main burung lagi, maka tak ada peluang dah dia nak kena kelik. Sebab tu Allah Ta'ala letak umur 40 ni umur untuk umur mikir. Umur mikir sejauh mana dah aku ni dengan Allah. Umur 40 ni nak kita mikir lagu mana hubungi aku dengan Quran. Umur 40 ni Allah Ta'ala nak ayat ke kita ni lagu mana dengan zikir-zikir kita. Kalau umur 40 masih lagi tidak pandai baca Quran, maka berusahalah jangan lanjut sampai umur 50 tak reti baca Quran. Aja tak ada peluang kada pusing kelik kalau lepas umur 40, kalau semaya pun tak lekat lagi. Tak semaya pun duduk awak akhir-akhir waktu lagi. Maka itu yang amat dahsyat berlaku dalam kehidupan kita. Maka umur 40 ni kena jaga-jaga adik kakak sikit. Umur 40 ni kena jaga mula. Sinilah kalau umur hok matang ni tak boleh nak mikir lagi, umur berapa lagi nak mikir. Bila umur yang matang lagi ni tak boleh nak tilik tengok lagi sejauh mana dah kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah. Maka beratlah kita. Sebab tu Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi masa Nabi berumur 40 tahun. Umur ni lah umur yang matang untuk membawa wahyu-wahyu Allah. Umur ni lah umur yang waktu tu orang kuat. Umur ni lah kalau orang nak pasal dua pun. Tahun inilah dia ada gagah. Dia stabil lah kota. Keuangan dia stabil dah. Ekonomi dia stabil. Maka mulalah nak cuek hak lain. Maka kena jaga. Mak-mak kita kena perhati tengok. Kalau suami umur 40 nampak galak benda, tolong telik tengok. Tolong telik tengok, takut ada hak lain. Maka bila kita tengok lagu tu surah Al-Alaq, surah Iqra, Allah Ta'ala turun kepada Nabi di dalam Gua Hira. Di satu tempat awak tak ada orang, di satu tempat awak sunyi. Maka Allah Ta'ala buat turun wahyu yang pertama kepada Nabi. Dan peristiwa Nabi naik ke Gua Hira juga ni daripada kekalutan kota Mekah masa tu, untuk menunjukkan kepada kita satu hari kita sibuk dengan kerja. Pukul 8 kerja, masuk kerja, tubik dari rumah pukul 7 lagi.
Ada orang pukul 6 lagi tu pergi kerja. Kelik-kelik kat hari pukul 9. Mana dia sibuk. Dia sibuk, dia letih. Maka dalam peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahawa di dalam kesibukan kita 24 jam itu kena ada satu masa untuk kita bersama dengan Allah. Kena cari waktu bila kita untuk bersama dengan Allah. Jangan sibuk 24 jam. Dalam tidur pun mimpi kerja lagi. Nak royak ni bila kerjanya. Maka tak ada masa untuk kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kena ada satu masa dalam 24 jam kehidupan seharian kita, kena ambil dalam masa setengah jam ke 15 minit ke untuk kita bermunajat bersama dengan Allah, kecek dengan Allah. Apa masalah kita, lagu mana sikit-sikit kita dengan Allah. Jangan we kocak, tutup kunci pintu, jangan we bini masuk, jangan we anak ketuk. Kita bersama dengan Allah kena ada masa tu seharian kehidupan kita. Pagi kerja pagi telik gelap, lepas itu bangun esok pula pergi kerja telik gelap pula. Tu bukan kehidupan tu. Tu bukan kehidupan tu lagu tu. Orang kerja ni untuk mudah buat ibadah, dia kerja sampai tinggal ibadah. Benda tu pelik. Kerja ni kemudahan untuk buat ibadah. Kerja ni bukan sebab kerja kita lambat sembahyang. Bukan sebab kerja kita ni tak ada nak pergi dengar ngaji orang gapo, orang duduk telaah, orang duduk mengajar, tak ada nak pergi dengar tempat kerja. Tu salah. Kita kerja ni biar ada duit supaya ada kenderaan nak bawa kita pergi masjid. Itu tujuan kita kerja. Nak kau kerja apa kau semaya Zuhur pukul 3.30. Semaya asar pukul 6. Tu kau kerja. Sedangkan kerja tu Allah Ta'ala hak bui ke dia. Tapi sebab kerja tu dia lambat semaya, lambat jumpa hak jumpa kerja ke dia. Tu salah. Tu cara hidup yang salah. Kena jaga molek. Dan Allah Ta'ala memilih tempat gua untuk menurunkan wahyu pertama. Allah Ta'ala memilih satu tempat jauh daripada manusia, sunyi, untuk bawa turun wahyu yang pertama. Gapo mesej Allah nak ayat gitu tu. Dan nak ambil wahyu tu pula kena daki bukit, kena naik bukit. Naik bukit nak ke Gua Hira tu orang kata lama, 40 minit sejak. Maka nak ayat situ nak boleh berilmu bukan benda hak mudah. Nak dapatkan ilmu bukan satu perkara hak semai. Dia kena gerak, dia kena kerja, dia kena letih. Bukan learning, zaman nak dapat ilmu learning, buka komputer boleh buat Zoom ngaji. Tutup Zoom tak ingat habis. Sebab cara nak ambil ilmu tu tak kena tu. Memang mudah duduk depan laptop yang ada nak mengajar. Nak dengar ustaz mengaji, nak mengaji Quran duduk depan laptop. Tapi tu cara hok tak sapa. Cara hok tak sapa. Kadang-kadang ustaz duduk mengajar dalam komputer tu, dalam Zoom tu, dia tutup video, tutup kamera, dia duduk menyengging. Duduk menyengging, tak pakai baju, tak pakai tudung, ada tu baju kelawar pakai. Salah pukul kamera, tengok baju kelawar pakai. Tak, duduk menuntut ilmu dengan cara lagu tu. Macam mana ilmu nak masuk? Itu adab dalam mencari ilmu tu tak ada. Maka Allah Ta'ala pilih dua untuk bagi ilmu kepada Nabi, untuk turunkan wahyu kepada Nabi. Nak ayatnya, apabila kita nak belajar, kena ada satu tempat yang khusus. Kena letak meja molek, kena keadaan itu biar kondusif untuk belajar. Kalau anak-anak kita nak belajar, jangan suruh belajar depan TV. Buka TV buat kerja sekolah, buka TV mengajar. Itu bukan satu keadaan yang kondusif untuk dia dapat ilmu. Dia kena sediakan tempat hak proper. Kena sedia meja bagi dia, kursi hak molek, kena ada lampu hak cukup, keadaan hak senyap dalam bilik, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Barulah dia boleh telaah ilmu dia tu dengan molek. Seperti mana Allah Ta'ala pilih gua ni,
Mana tempat untuk Allah Ta'ala buat turun, tempat orang senyap sunyi. Sebab tu perpustakaan dia tak boleh nak kecek. Senyap, sila senyap masuk perpustakaan itu. Kerana keadaan gitu baru ilmu mudah nak masuk. Kalau keadaan gini ni apa tak tahu lah masuk kata yalah gitu lah seh mari kat tu lah. Dan seterusnya masa wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah malaikat Jibril. Mula-mula tu dia turun kat belakang, dia turun kat belakang Nabi. Bukan dia peluk Nabi kat depan, dia peluk Nabi kat belakang. Ketujuk Nabi. Terkejut Nabi ada yang peluk dia. Maka peluk Jibril kata, "Iqra." Nabi kata, "Aku tak erti baca." Kali pertama Jibril peluk, kali kedua Iqra. Nabi kata, "Aku tak erti baca." Kali-kali ketiga Jibril peluk, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Barulah Nabi boleh ikut. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Mesej itu nak ayatnya, yang pertama sekali nak suruh anak-anak pergi belajar, kena suruh. Kita kena suruh. Suruh itu kena daripada kita. Ada baca buku dah hari ni. Tak baca, pergi baca dulu. Kita suruh. Suruh pula berapa kali? Banyak kali. Banyak kali. Ada suruh pergi ngaji, kakak pergi ambil buku baca. Kena suruh yang pertama. Yang kedua, bila suruh tak boleh nak baca, Jibril peluk. Jibril peluk Nabi. Situ nak ayatnya, kalau anak kita jadi payah nak ingat, payah nak nakak ngaji, payah nak faham dia belajar, peluk dia. Biar ada body contact dengan dia. Peluk bila-bila ayat ada ngaji sungguh dah. Tu yang panggil formula. Dalam sirah. Maka kali pertama peluk tak ada. Kali kedua peluk tak ada. Kali ketiga peluk. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan. Maka situ nak ayat kali ketiga peluk. Nabi boleh baca sebab ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Mesej Allah situ nak ayat, kalau nak mudah anak-anak kita faham ngaji, mudah belajar, pandai gapo semua, termasuk diri kita sendiri nak suruh faham gapo kita belajar, mulakan dengan sebut nama Allah. Mula nak masuk kelas tu kena doa dengan Allah dulu. Kena minta, kena sebut nama Allah. Sebab Nabi tak ada sebut nama Allah boleh baca selalu. Sebut nama Allah boleh baca. Dia kata mula-mula tadi, aku tak erti baca, aku tak boleh baca. Bila sebut baca dengan nama Allah, Nabi boleh baca. Situ formula nak semua mudah faham. Sebelum kita nak mengaji, nak belajar, berdoa kepada Allah. Sebut nama Allah. Suruh anak kita tu doa dulu sebelum nak belajar. Sebelum masuk kelas tu, kata apa? Sebelum masuk kelas, sebelum belajar tu, tolong doa dulu. Paling-paling kurang pun bacalah bismillah. Maka tu antara tadabbur ataupun mesej formula yang kita boleh dapat daripada peristiwa hak nak turun. Maka kita pergi kepada ayat yang pertama. Apakah mesej Allah dalam ayat yang pertama? Apa Allah Ta'ala nak ayat kita ni? Iaitu ayat yang pertama, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah Ta'ala pilih perkataan Iqra yang mula-mula sekali tentang wahyu. Allah Ta'ala tak pilih perkataan lain. Allah Ta'ala pilih perkataan Iqra. Bacalah. Maknanya bacalah, ngajilah, telonglah, buat research lah, buat sambunglah ngaji ke mana-mana pun. Allah Ta'ala suruh pergi ngaji, suruh cari ilmu. Kerana dengan ilmu inilah dia akan membentuk karakter manusia. Dengan ilmu inilah dia akan membentuk potensi manusia. Dengan ilmu ni jugalah dia akan membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang berakhlak mulia. Sebab masa zaman Nabi itu, Nabi lari daripada
kekacauan kota Mekah tu sebab orang jahiliah masa tu hidup tak ada akhlak. Dia hidup tu tak ada panduan. Dia nak buat maksiat, nak zina, nak judi, nak apa ikut dia. Sebab tak ada panduan, tak ada ilmu. Dia hidup berlandaskan nafsu. Dan hari ini adakah kita hidup ada panduan? Adakah hari ini kita hidup berlandaskan nafsu ke hidup berlandaskan Al-Quran? Sejauh mana hari ini kalau hamba tanya kita ikut Al-Quran? Boleh rayak ke tak dalam kehidupan seharian kita? Hamba buat gini ni sebab Quran rayak dalam ayat ni sikit. Kita boleh rayak ke tak lagu tu? Itu menunjukkan bahawa kita hidup tu berpandukan Al-Quran betul. Kita semaya tu ayat mana sah dalam Al-Quran tu yang suruh kita semaya. Adakah kita semaya daripada kecil itu sebab ikut-ikut orang? Semaya tu memang daripada Quran. Tapi ayat yang mana? Kita tahu kata ayat yang mana daripada Al-Quran suruh kita semaya. Itu menunjukkan bahawa kalau kita boleh rayak, memang kita betul hidup berpandukan Al-Quran. Dan ilmu yang pertama yang perlu kita belajar untuk membentuk akhlak kita adalah ilmu kenal Tuhan. Itu ilmu yang pertama yang kita kena belajar. Masyarakat jahiliah dulu dia hidup gitu sebab tak kenal Tuhan. Dia tak kenal siapa yang buat dia. Dia tak tahu dia tu mari mana. Maka ilmu yang pertama untuk membentuk kita, untuk membentuk akhlak, untuk membentuk masyarakat yang sejahtera, maka masyarakat itu perlu dilengkapkan dengan ilmu kenal Tuhan. Anak-anak kita pun yang pertama sekali, kita pastikan anak-anak kita tu kenal Tuhan dulu. Kalau anak-anak kita tu ada hak kerah kepala, hak degil, hak perangai tak comel, kemungkinan kurang ilmu masuk kenal Tuhan diri. Kita tak ajar ke dia siapa tu Tuhan. Dia tak berapa kenal lagi Tuhan. Maka kita kena lengkapkan anak kita tu. Ilmu yang pertama sekali adalah ilmu kenal Allah. Kerana dalam ayat ini dia kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Bila kita mengaji, kita kenal Allah, kita tahu kita ni asal usul kita daripada mana, maka kita akan jaga perangai kita sebab kita takut dengan azab Allah. Maka ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia iaitu Allah telah menciptakan manusia al-insana dari segumpal darah. Kita ni asal ni daripada darah. Kita ni asal daripada darah. Kalau nak tahu lagu mana segumpal darah ni, kalau alaq ni adalah jamak daripada alaqah. Alaqah ni adalah panggil apa, jitung. Binatang yang melekat. Kita ni asal daripada darah, Tuhan kata. Tuhan ayat daripada ayat yang kedua ni, mana asal usul kita? Kita ni asal dulu daripada darah. Bapa darah. Daripada segumpal darah. Kalau nak tahu kita ni lagu mana dulu, masa beli ayat esok, waktu ubi hati ayat ni, tok dalam pinggir. Tubi hati ayat hok mega hok kita beli. Tok dalam pinggir. Kita ayat, ni aku dulu. Dulu aku ni segumpal darah hok tak tahu ke apa, hok busuk, hok lalak mari, hok cuma orang we free pun kadang-kadang kita. Aku dulu ni darah segumpal darah. Tuhan nak ayat kita mu ni tak ada apa pun, tak ada agah lah. Darah ni kalau kena baju tak sah maya, najis darah. Nak ayatnya kita, nak ayatnya kita tu darah, asalnya daripada darah. Bila kita asal daripada darah, iaitu satu benda yang cemal, apa panggil? Satu benda yang cemal. Maka bila kita tengok kita tu asal daripada darah, Allah Ta'ala kembang, jadilah orang sempurna pada hari ini.
Kita jadi orang sempurna hari ini. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada kepala, ada otak, ada hati. Lengkap Allah Ta'ala ciptakan kita. Tapi di saat Allah Ta'ala suruh semaya, Allah Ta'ala panggil nak semaya pukul 4 suku asar, pukul berapa kita pergi jumpa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala telah buat kita daripada segumpal darah, hok tak ada gapo pun dulu. Kita kena ingat asal usul kita tu daripada darah hok semua. Kalau kita tak ingat asal usul kita daripada darah, maka akan timbul perasaan riak, sombong, takabur dalam kehidupan kita. Sebab kita rasa kita ni hebat. Aku ni pengarah jabatan sekian-sekian ni. Aku ni kerja gaji aku ni 10,000 sebulan ni. Aku ni ada rumah berharga 500,000. Aku naik kereta ni berharga 200,000, 300,000 ni. Maka benda kita membuatkan kita ni jadi bangga, jadi takabur, jadi sombong, jadi rasa macam orang lain tu lekeh kalau orang pakai Asia. Kita nampak orang pakai kereta main gitu lekeh. Sebab kita tak ingat asal usul kita tu mari mana dan siapa hok bui kepada kita. Patut Allah Ta'ala rayak dalam ayat yang kedua ni, khalaqal insana min 'alaq. Mu ni daripada darah ya belaka, daripada segumpal darah. Jangan duduk agah sangat, jangan duduk kecek besar sangat. Bila kita ingat semua asal usul kita, maka kita akan jaga. Kita akan jaga pertuturan kita, kita akan jaga akhlak kita. Kita tak sombong, kita tak kecek agah dengan orang. Bila kita ingat kita ni mana asal usul kita. Sebab tu mula-mula wahyu lagi Allah Ta'ala kecek pasal penciptaan, supaya kita ni sedar, kita ni khabar mana kita mari, mana asal usul kita. Dulu kita tak ada pun. Tak. Bila dah besar sikit, Tuhan beri kerja, dulu tak ada kerja. Tak ada kerja juga doa lah Tuhan. Doa pada doa tak tidur malam, mai ajak tak tinggal sebab tak ada kerja. Pah boleh kerja pula, boleh gaji, sombong. Semaya jadi lambat. Duk mengata orang tu, mengata orang ni. Tak. Tu. Mana orang tak ingat asal usul dia tu dulu daripada mana. Kalau nak tahu pengambil ayat tadi lah. Dia beli ayat waktu pergi hati ayat tak dalam pinggir. Tu kita dulu. Tu kita dulu. Sekepis kupat tu yang kita. Tak ada sikit rambut pun. Maka bila kita sedar asal usul kita, kita akan jaga. Kita akan jaga supaya kita tidak sombong dengan manusia, kita tidak sombong dengan Allah. Dan kita kena selalu ingat nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Bermakna ini adalah Iqra yang kelima sebenarnya. Daripada Iqra, daripada Jibril tadi 3 kali. Lepas tu Iqra daripada ayat yang pertama sekali. Dan Iqra ni pula 5 kali perkataan Iqra diulang dalam cerita ni. Nah, ayatnya betapa pentingnya kita ni kena cari ilmu. Betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Nak ayatnya lagi kita kena pelbagaikan kemahiran ilmu yang ada pada diri kita. Tak boleh ada so. Bila kita pandai dah baiki kereta, kena pergi belajar pula cara nak baiki motor. Bila kita pandai dah baiki motor dengan baiki kereta, terus lagi belajar baiki bah pula. Nah, ayatnya biar ada banyak kita punya skill kemahiran. Kena biar ada banyak skill kemahiran pada diri kita supaya nilai diri kita tu tinggi. Orang yang ada banyak skill ni dia lagu mana nak rakyat? Orang yang ada banyak skill, kau tu dia boleh buat, kau ni dia boleh buat, dan skill dia tu. Tak, sepengah kita tengok orang yang ada skill kemahiran untuk membina bangunan yang tinggi. Bangunan yang paling tinggi sekali kat Malaysia ni bangunan 108 tak? Bangunan 108. Tahu kan tak bangunan tu ada di Malaysia ni?
Bangunnya satu dunia lapar. Arkitek itu arkitek ataupun jurutera itu jurutera tempatan. Dia ada kemahiran untuk membina bangunan yang tinggi. Dengan kemahiran tu dia bawa nilai diri dia tu seorang yang diperlukan oleh masyarakat. Sebab tu kita kena pastikan anak-anak kita tu kemahiran apa ada di dia. Kita kena perhati tengok dah anak aku hak nombor 1 ni pandai lukis, aku nak jadi dia arkitek ataupun engineer. Anak aku hak nombor 2 ni dia aktif ni, main sukan ni, dapat aku nak jadi pemain bola negara. Mari kita kena tengok sikit kemahiran anak kita tu, gapo dia ada diri. Dan setiap orang Allah Ta'ala buat atas dunia ni memang ada sikit istimewa masing-masing. Dia tak ada, kita ni tak tahu gapo, tak ada. Setiap orang tu ada kemahiran masing-masing. Maka dalam ayat yang ketiga ni, Iqra' wa rabbukal akram. Kata Iqra' yang kedua ini merupakan penegas perintah atau perintah yang pertama sebagai perhatian terhadap perintah membaca. Penegasan Allah Subhanahu wa taala untuk suruh kita ni rajin baca, rajin cari ilmu. Nak suruh kita ni sungguh, sebab dengan ilmu lah kita akan kenal Allah. Dengan ilmu lah kita akan boleh bawa hidup kita ni. Dengan ilmu lah kita boleh jaga, diri kita. Dengan ilmu lah juga kita boleh jaga diri kita di dunia dan di akhirat. Dan Tuhanmu, hai Muhammad, sangat banyak kenikmatan yang telah diberikan. Sebab tu Allah Ta'ala menggunakan akram. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ini adalah ayat untuk melembutkan ataupun untuk melegakan hati Nabi. Kerana Nabi itu seorang yang ummi, orang tak reti baca. Seorang yang ummi, orang tak reti baca. Bila turun ayat ini Tuhan kata, bacalah, mu jangan rusing. Aku ni akan tolongmu boleh baca nanti. Mu jangan rusing, mu baca. Maka hari ni kalau kita ni ada masalah nak baca, lebih-lebih lagi nak baca Quran, cakap tukar tok guru, tak reti-reti nak mengaji Quran, tak boleh-boleh nak baca Quran. Maka ayat ni sepatutnya menjadi pelega kepada kita, kerana Allah Ta'ala kata bacalah. Wa rabbukal akram, aku ni Tuhanmu hak aku boleh buat membaca, aku ni hak pemurah, aku ni hak akan memuliakanmu dengan ilmu hak membaca. Maka kalau kita ada masalah payah nak mengaji, berdoa minta kepada Allah supaya kita ni jadi pandai, jadi bijak. Kena minta dengan Allah supaya kita ni jadi bijak, biar mudah faham. Ni tu guru mengaji berhenti dulu pada dia serabu. Tak cakap tegur, tak betul-betul. Orang kata tak cakap betul tok guru. Lah kali tok guru berhenti. Bukan anak murid lagi dah, tok guru berhenti. Tak cakap nak betul dah. Maka kalau lagu tu kena minta doa dengan Allah. Allah Ta'ala pasti akan boleh buat. Allah Ta'ala pasti akan bagi ilmu kepada kita. Allah Ta'ala pasti akan bantu kita supaya kita ni mudah nak baca. Kerana dalam surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhanlah yang maha pemurah ni lah hak mengajarnya Al-Quran. Ialah guru yang sebenar. Allah lah guru yang sebenar hak mengajar kita Quran. Dan kalau guru Quran kita tu Tuhan, cakap tak reti lagi, nak siapa lagi nak mengajarnya, dah Tuhan sendiri mengajar, tak reti lagi. Tak. Maka jangan rusik. Siapa ada azam, siapa ada keinginan yang kuat untuk baca Quran walaupun dia tak reti, hamba yakin kalau dia berusaha sungguh-sungguh betul-betul, Allah Ta'ala akan beri. Sebab atas dunia ni Allah Ta'ala lengkap dah kita semua ni boleh ngaji Quran. Tak ada seorang pun atas dunia walaupun dia orang Afrika, dia orang Sudan, dia orang Cina, memang Allah Ta'ala lengkap belakang semua orang boleh ngaji Quran. Yang tak ada nak rayak, dia dah hamba gerah dah ustaz, tak boleh nak sebut dah, tak ada.
Dia tak ada alasan tu, tak terima langsung. Sebab moci umur 91 dia boleh hafal 30 juz Quran. Ada seorang pakcik ni umur yang 60 baru timbul kesedaran nak baca Quran, baru timbul kesedaran nak hafal Quran. Umur 60. Dia janji, dia kata, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan jangan mati aku selagi aku tak hafal 30 juz Quran. Umur 60. Bukan umur 9 tahun, bukan umur 30 tahun, umur 60. Ada keazaman untuk ngapa Quran. Ia ngapa satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Mengapa? Tuhan beri sebab dia nak. Tuhan kata dah ke dalam hadis kursi, kalau hamba aku nak mari ke aku sebanyak sejengkal, aku pergi kepada hamba itu sehasta. Naknya Allah Ta'ala tu kita nak royak. Kalau hamba aku mari kepada aku ni dengan berjalan, aku pergi kepada hamba aku ni dengan pelagi. Tuhan kata betapa Tuhan naknya ke kita ni jadi molek. Tapi kita je duduk main lagu tu, kelik pagi, tubik pagi, kelik gelap, tidur, bangun pulak, kegiatan anak sekolah, tengah hari makan, petang tubik ngai, malam badminton. Sedap itu. Mana hak gaya tu hai? Hak gaya tu hai tu mana? Kita hidup tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan telah menciptakan kita. Kena ingat kita mari mana tu ayah-ayah ibu sekalian. Jangan buat main tak ingat lagu tu. Maka pakcik tadi tu umur 91 tahun, ia berjaya menghafaz 30 juz Quran. Lepas habis ayat terakhir dia hafal Quran, esok mati. Esok mati. Allah beritahu dalam tempat yang mana syurga ke neraka. Kalau kita hari ni hak segar buka, hak gigi cukup, hak mata tegak, hak kuning berjalan, hak otak cekak lagi tak sini ngaji Quran, tak tahu. Tak tahu nak ayat aku masa sedangkan Quran tu akan jaga kita start daripada atas dunia, dalam kubur, masa hisab, sampailah ke pintu syurga, Quran ke berakhir dengan kita. Sampailah kita masuk syurga barulah Quran. Tapi atas dunia ni kita ni tak catur dah dengan Quran. Tak ada masa nak belajar Quran, ustaz. Mana ada masa nak ngaji sama telah tak. Lepas tu pergi ngaji pula, tak boleh ustaz tu jual agama ustaz. Minta 100 ya yuran. Anak dia mau ngaji matematik yuran 400 yang mau boleh bayar. Quran 100 tak boleh bayar. 100 untuk guru ngaji tak boleh bayar. Anak dia mau tuition 400 matematik dengan bahasa Inggeris boleh bayar. Itu boleh tentu lagi tu ilmu tu nak bawa ke mana. Tapi ilmu Quran waktu ambil 100 tak sih. Banyak. Habis gaji. Maka tu tak kena. Jauh tak kena benar lah tu. Apa kena dah. Ustaz ni letak yuran mahal-mahal nak jual agama ni. Apa makan nasi juga. Makan ayat juga jaga-jaga. Kereta nak kena bayar. Kereta minyak kena bubur ke berbahaya. Apa bukan berbahasa. Jangan kira bab-bab agama ni. Sahabat dulu pitih dia habis kepada perjuangan agama. Tak ada meninggal. Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mu tinggal apa kepada keluargamu? Tak, aku tinggal Allah dan Rasul. Semua harta aku bagi kepada perjuangan agama. Tak kira tu sahabat. Bahkan hari ini 39 ya nak pergi ngaji Quran. Tak sih mahal. Ada hak ke 20. Dan mau nak beli syurga tu dengan 20 ya pandai kau. Tu ngaji lambat banyak ingat tu. Ngaji bayar boleh tu kira. Tu kena telek tengok. Ayat yang keempat, allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Iaitu Tuhan yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia kata dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan sumber nak dapat ilmu melalui 3 cara, iaitu dengan akal, dengan lisan dan dengan tulisan. Inilah cara untuk dapat ilmu. Dengan akal kita mikir, kita tengok ni okey ni nak buat, boleh ilmu.
Dengan lisan kita dengar ustaz tu kecek, dengar orang tu kecek, dengar orang tu kecek, boleh ilmu. Dan dengan tulisan kita baca, baca satu benda, baca buku kau dah, pesta buku ni beli buku banyak, balik baca lah, bukan balik tak atas rak. Baca pula tahun depan pula. Balik tengok, beli bila buku ni. Tak ayat orang lain tu ayat hamba. Ada tu ada supik lagi buku. Pak hari ni tak koyok-koyok lagi supik. Allah. Maka itu adalah 3 alat untuk kita terima ilmu. Akal, lisan dan tulisan. Dan ilmu-ilmu ni dia kena ikat. Dia kena ikat. Sebab ulama kata ilmu ni seperti binatang yang buas. Kalau tak ikat terlucu. Ilmu ni kena ikat. Bila kita pergi dengar, kita pergi baca kau, kita baca kau, kita pergi dengar kuliah kau, kita dengar video kuliah dalam YouTube kau, maka nak ikat ilmu tu. Tak sewi lagi, tak sewi lek. Sayyidina Umar dia kata, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah sini maknanya catatlah ilmu dengan tulisan. Catatlah ilmu tu dengan tulisan. Nak catat menggunakan apa? Batu Allah Ta'ala kata ilmu ni kena catat menggunakan allazi 'allama bil qalam. Itu alat bernama qalam. Untuk kita mencatat ilmu-ilmu hak kita baca, hak kita dengar. Sebab kalau tak catat, memang tak ingat apa. Pengaruh ni dengar dah lah dengar sampai jalan pun. Memang tak masuk apa satu lah. Dan keadaan ini adalah keadaan yang tidak kondusif lah untuk mendapat ilmu seperti kita belajar tadi. Ciri-ciri ataupun tempat ataupun panggil keadaan environment untuk mendapat ilmu seperti berada dalam gua, dia kena senyap, sunyi, tak gitu. Maka untuk kita ikat ilmu, maka kita kena ada kalam. Kalam ni bahasa kita ni pen lah, pensel lah. Tu kalam nak kena ikat. Dan disebabkan kalam inilah, disebabkan pena inilah hari ini kita boleh baca Quran. Kita boleh belajar ilmu yang Nabi dulu belajar. Kita boleh belajar ilmu yang para sahabat dulu belajar. Sebab kalam, sebab pen. Sebab pen tu tolong tulis ke kita ilmu. Maka hari ini kita boleh belajar. Sebab itulah pen inilah satu nikmat Allah yang tersangat agung. Kena jaga. Batu kalau kita perhati orang yang alim tutup guru dalam poket dia ada pen dengan buku. Ada pen dengan buku, tak lari ada pen. Mesti ada pen, dia pergi mana-mana. Kerana itulah yang mengikat ilmu. Itu cara kita nak mendapatkan ilmu. Kalau kita pergi dengar mana-mana, jangan bawa batal tubuh saja. Kena bawa alat-alat untuk mendapatkan ilmu. Kena bawa kitab. Tak, kena bawa pen, kena bawa rabah, kena bawa pensel, kena bawa highlighter. Tu baru betul-betul nak pergi mengaji ilmu. Ni nak pergi dengar ilmu, tengok gitu bawa tubuh yang gitu je. Tak, duduk barulah untuk guru duduk baca doa bismillahirrahmanirrahim. Ya ilah dah. Tak ada. Betul je. Tak ada nak masuk lagi kitab. Ilah dah, terus. Kalau abang pergi satu tempat tu, deku siap. Ganggu kita nak berkecek. Bukan selalu buat semasjid tu dia sorang. Sampai kita kata gerak barulah khabar. Anak ayatnya kalau pergi dengar tak ada alat yang lengkap, tak ada pensel, tak ada kitab, maka tak dapat ilmu. Dalam ayat yang keempat ni Tuhan Nabi pesan kepada kita, kena guna kalam, kena guna pen untuk catat ilmu, supaya kita boleh tengok kelik dan ilmu tu lekat.
Ayat yang terakhir iaitu Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana, dialah yang mengajar kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak dia tahu. Allah lah yang ajar kita ilmu yang kita ada hari ini. Kalau hari ini kita pandai bagi kereta, Tuhan yang ajar. Kalau hari ini kita pandai buat kek, Tuhan ajar buat kek. Kalau hari ini kita pandai lukis benda, lukis pulai, lukis gotu, pandai buat gotu, pandai buat gani, itu Tuhan yang ajar. Jangan rasa kita tu pandai belakang. Jangan rasa ilmu tu daripada kita. Sebab aku pandai, aku masuk kelas pernah ni, bayar 3,000 nak belajar ni. Mestilah aku pandai. Walaupun dia mau bayar 3,000 sekali pun, kalau tu tak pandai, tak pandai juga. Doktor hok pandai, pedah orang, hok pandai cocok orang, hok pandai ubah orang. Bukan sebab dia ngaji, dia pandai, bukan sebab daripada kepandaian dia, rajin dia tu. Kena ingat hakikat yang sebenar, ilmu tu Allah Ta'ala hok bagi. Kalau hari ini seorang arkitek mampu membina bangunan pencakar langit yang tertinggi di dunia, bukan sebab dia pandai mereka melukis, Allah Ta'ala bagi dia. Kena pastikan kita ni kembali kepada Allah SWT. Jangan ditubik sekali-kali perkataan kahwin. Ni kahwin buat ni, kalau tak ada kahwin tak jadi ni. Ni sebab kahwin royak dia buat gini, kalau kahwin tak royak ni tak jadi ni, kena buat gini ni. Jangan main wah kahwin lagi tu. Sebab kita kena ingat kita ada Tuhan. Kita kena ingat ada diri kita hari ni Allah Ta'ala beri belakang. Walaupun kita poh sekalipun, kita poh sekalipun, jangan merendah-rendah ke orang bawah kita. Mung lagu ni pun tak erti nak buat, jangan. Benda lagu ni pun tak erti buat, mung nak kerja dengan aku, tak ayah. Apa kena jaga perkataan. Walaupun dia mampu, dia mau pandai buat tu, dia mau reti buat ni, dia mau pandai buat bisnes, boleh buat sampai 1 juta. Jangan hina orang bang. Sebab kepandaian dia mau buat bisnes tu pun Allah Ta'ala hak beri. Kalau Allah Ta'ala nak ambil balik akal tu jadi gila serta-merta, boleh ke tak? Boleh. Lepas tu jangan kecek akal. Sebab kena ingat ayat ni, Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan yang ajar kita dulu kita tak tahu. Pas sikit Tuhan yang tahu. Masa umur setahun tak erti lagi baca, masuk 2 tahun boleh kecek ABCD. Tuhan ada ABCD bagi. Masuk 3 tahun boleh ABCD sampai Z. Masuk sampai 5 tahun boleh kenal ABC 1, 2, 3, boleh baca, boleh sikit-sikit. Naik dapat darjah 1 boleh mengira, boleh baca, boleh tu, boleh ni. Naik darjah ni lagi, naik sampai universiti. Pandai dah buat kau tu, pandai buat kau ni. Lepas tu naik pula boleh kerja hak molek tu, tambah lagi ilmu kau dia. Time tu panggil nak sembahyang zuhur pukul 1, pukul 3, dia makin jumpa hak tu yang panggil hak kita dia makan pandai tu. Dia lagu tu dia mau layan tu dia. Kena ingat molek. Kena ingat molek tu. Dulu kita tak ada gapo pun. Tuhan beri sikit-sikit hak tak ada, hak bermula hak ada mutu. Sebab Tuhan beri sikit kepada kita rezeki nikmat, kita boleh beli kereta, ada kereta seputih. Biarlah ada kereta seputih, nak lama sikit Tuhan kata, sampai masa dah aku nak beli rumah kamu. Ada rumah. Bila ada rumah, comel dah, kereta ada, mutu ada, rumah ada dah. Boleh sampai masa dah nak binding, aku beri kamu binding sahaja. Boleh binding pula sahaja. Lepas ada binding, cukup binding sahaja, dia kata kamu kena ada anak dah, kamu kena didik anakmu ni molek. Tapi kita kena tilik tengok nikmat Allah supaya kita gambar. Dulu ni kita daripada kosong, Tuhan beri sikit-sikit, jadinya kita ni kena jadi hamba Allah yang bersyukur. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala banyak yang rayaknya qalilan ma tashkurun, banyak hamba aku tak bersyukur. Banyak hamba aku ni tak ingat gapo dah aku beri ke dia selama itu. Banyak hamba aku tak ingat hak lagu tu. Sebab kita tak ada masa untuk bersama dengan Allah. Kita sibuk. Kita sibuk dengan kerja kita, hak tak tahu gapo lah tu. Tak. Maka surah Al-Alaq ni sebenarnya mengajar kita supaya kita ni kembali ingat asal usul kita yang pertama,
Yang kedua, surah Al-Alaq ini memberitahu kepada kita kepentingan ilmu. Kita kena ada masa dalam kehidupan kita untuk menambah ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama. Ni umur 40, umur 50 sambung ngaji bahagia ke apa? Bak bisnes. Allah, hamba kejut umur. Sambung ngaji ke apa? 60, bak ke apa? Bak ekonomi. Allah, hamba kata, padai-padai lah. Padai-padai lah ada kecah waktu. Kubur kata mari. Dia mau nak kecah waktu lagi. Sambung ngaji bak kena Tuhan ni lama dah kita duduk tumah kepada hak dunia ni. Sambung ngaji hak nak kena Tuhan, biar boleh ngaji Quran, biar boleh berzikir, biar boleh sebut sifat-sifat Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, biar boleh wayak. Tak. Sifat-sifat Nabi pula boleh wayak. Kita kena gialah waktu dah. Umur kau nambah, umur kau banyak, berbalah untuk terkait kepada nak sambung rumah, nak tukar kereta. Kalau kereta punah, kena tukar lah. Maka kita ayat lagu ni, maka kereta punah tak ada, ustaz ayat tak ada, tukar kereta. Jangan lagu tu, okey. Nak ayatnya, fokus kita tu kena fikir kepada akhirat. Umur 40 tu fokus kena fikir kepada akhirat dah. Kena fikir kepada kehidupan kita lepas akhirat tu lagu mana dah kehidupan kita nanti. Kena fikir gitu dah. Maka surah Al-Alaq ini itulah beberapa pesan daripada Allah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Alaq. Bila kita baca molek, tengok molek, tadabbur molek surah ni, surah yang sangat penting. Kerana itulah Allah Ta'ala memulakan memilih perkataan Iqra. Ayat pertama, perkataan pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi. Ayat pentingnya ngaji. Ngaji hak mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan sebut nama Tuhan. Baca ikut biar we kenal Tuhan. Ngaji, kalau ngaji bahagia dah tu biar we kenal Tuhan. Kalau ngaji pak engineer, biar we engineer hak kenal Tuhan. Kalau jadi pegawai, biar pegawai hak kenal Tuhan. Jangan sekadar nak mengaji betul. Biarlah kan itu kesuk dia tu biar dia kenal Tuhan. Tu baru betul mengaji. Itulah tujuan ilmu supaya kita ni kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka merasa pada sekadar tu dulu. Insya-Allah dah 1 jam. Segala apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang, yang lemah, yang tak betul, yang tak kena tu daripada kelemahan diri hamba sendiri yang meminta maaf banyak. InsyaAllah sekiranya Allah Ta'ala mengizinkan memanjangkan umur kita, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang lain. Dan segala apa yang kita dengar sedikit sebanyak, biarlah mampu memberi kesan kepada hubungan kita dengan Allah. Biarlah apa sekali ilmu yang kita dengar, biarlah ia dapat mendekatkan diri kita dengan Allah dan dapat memperbetulkan akhlak kita menjadi lebih baik. Maka insya-Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Bukhari